Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Bersyukur kita dapat berkumpul pada hari ini untuk membincangkan forum pendidikan moral mengenai jati diri remaja dari aspek jasmani, rohani, emosi, dan intelek. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan alih-alih panel kita pada hari ini. Alih panel pertama yaitu Cik Cynthia Anak Thomas yang akan menerangkan tentang potensi diri remaja. Ahli panel kedua, yaitu Encik Bong Cihian, akan menghujat topik mengenai cara membina potensi diri remaja. Dan ahli panel kita yang ketiga, yaitu Cik Cornelia Saimin, akan menerangkan cara mengelakkan masalah dan salah laku remaja. Dan saya sendiri, Sandra Scholastica Jonil, sebagai moderator untuk forum kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin menerangkan secara ringkas tentang tajuk yang hendak kita bincangkan hari ini. Jati diri boleh didefinisikan sebagai identiti seseorang yang memisahkan suatu pribadi dengan pribadi yang lain. Manakala, definisi bagi remaja, menurut Kamus Dewan edisi baru, remaja ditakrifkan sebagai sudah cukup umur atau muda. Selain itu, remaja juga boleh dianggap sebagai satu jarak bagi seseorang mengalami masa peralihan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa, yang mana juga merupakan titik tolak dari zaman kanak-kanak melengkapkan diri untuk menuju ke alam kedewasaan. Dengan kata lain, jika kita tumpukan pada aspek jasmani, jati diri remaja bermaksud menggunakan bakat dan kemahiran teknikal serta manipulatif dengan cekap, yang mana mampu memberi sumbangan kepada kemajuan negara. Selain itu, jati diri remaja dari segi rohani pula berarti perkembangan unsur rohani dalam diri remaja yang memberi tumpuan kepada sifat kewajiban dan kebatinan, yaitu mempunyai perasaan, menyadari dan mengingati adanya pencipta. Manakala dari segi emosi pula, jati diri remaja adalah perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat, yaitu memiliki semangat kekitaan dan mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan serta kesenian. Akhir sekali, memandang dari aspek intelek, jati diri remaja boleh ditakrifkan sebagai remaja yang mempunyai kemahiran 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Remaja juga mestilah sentiasa berusaha mengembangkan ilmu yang benar. Baiklah, tanpa membuang masa, Saudari Cynthia, apakah pandangan Anda terhadap potensi diri remaja? Terima kasih kepada moderator kita, Sandra. Topik saya pada hari ini adalah potensi diri remaja. Potensi sendiri menyangkut kepada kemampuan, intelijensi, logika, dan sikap kerja. Walaupun demikian, tidak ada manusia sempurna yang memiliki kelebihan dalam segala hal dibandingkan orang lain. Disinilah kita memahami bagaimana kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mungkin memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan ataupun pertolongan orang lain. Secara fitrahnya, remaja dikurniakan potensi atau bakat seperti juga manusia lain. Manusia remaja pada asasnya kaya dengan potensi. Bakat yang ada padanya di peringkat yang paling perlu disuburkan dan dibentuk supaya dewasanya nanti memiliki asas kematangan dan kedewasaan. Remaja memiliki potensi atau bakat emosi dan rohani yang sangat subur. Bakat akal menunggu digilap dan bakat jasmani menunggu untuk dilatih dan dibimbing. Remaja juga mempunyai potensi akal yang boleh berkembang maju. Pemajuan akal mestilah dengan pengisian maklumat dan ilmu yang bermanfaat. Sekiranya akal berkembang tanpa ilmu dan melomba yang baik, potensi akal juga boleh berkembang menghasilkan ide-ide dan pemikiran yang tidak sehat. Contohnya, minat membaca adalah salah satu cara menambahkan ilmu dan mencanai akal. Sekiranya para remaja menggunakan potensi ini untuk membina dan mendapatkan ilmu, bermakna ia akan membeli dan memilih bahan-bahan bacaan yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan dan menjadikan manusia lebih bijaksana.
Sekiranya para remaja menggunakan potensi ini untuk menyimak dan mendapatkan pengetahuan, bermakna ia akan membeli bahan-bahan bacaan yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan dan menjadikannya manusia yang lebih bijaksana. Sebaliknya, bahan-bahan yang dibaca tidak meningkatkan kesedaran kauli dengan membaca bahan-bahan lucah. Khayal khurafat dan potensi akal telah dibangunkan ke arah pertumbuhan yang negatif. Begitu juga dengan potensi jasmani yang dimiliki oleh remaja. Sekiranya dapat dibentuk dan dibimbing sesuai dengan manfaat dan faedah yang baik, bakat jasmania boleh digunakan ke arah membina ketangkasan jasmani dan membantu pembesaran dan pendewasaan secara sehat. Sekiranya bakat jasmani itu digunakan untuk menunggang motosikal haram umpamanya, ia boleh membentuk tingkah laku yang buruk dan boleh mendatangkan akibat yang tidak baik. Potensi jasmani hendaklah digerakkan ke arah mencapai tahap usaha yang tinggi bagi menjaga kesehatan diri dan juga membina kekuatan dan ketangkasan jasmani supaya tanggung jawab membangun fitrah remaja dapat berjalan dengan lebih baik. Emosi remaja memang mudah terusik. Remaja harus ada sifat sangka baik dengan ibu bapa dan membawa remaja berfikir bahawa tentu ada sebab mengapa nasihat itu diberi dan teguran itu dibuat. Sekiranya remaja dapat mengimbangkan antara keperluan akal dan emosi, remaja tidak akan bersifat syak wasangka terhadap ibu dan bapa. Akal remaja akan mengatakan bahawa nasihat itu diberi kerana ibu bapa bimbang mengenai kesejahteraan diri mereka. Mungkin teguran itu dibuat kerana ibu bapa khawatir tentang akibat pergaulan anak-anaknya. Sekiranya potensi emosi itu diraihkan secara positif berdasarkan pemikiran yang jernih, potensi ini akan membantu remaja ke arah kedewasaan. Sekiranya berlaku sebaliknya, potensi emosi boleh merosakkan pertumbuhan bakat remaja. Itu saja daripada saya, panel 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pengenalan mengenai potensi diri remaja yang disampaikan oleh panel pertama sebentar tadi. Setelah mendengar penerangan sebentar tadi, Saudara Bong Chi-hian, bagi pendapat Anda, bagaimanakah kita membina potensi serta jati diri dalam kalangan remaja? Terima kasih moderator. Memang tidak dapat dinafikan bahawa potensi seseorang remaja adalah penting demi menentukan identiti dan jati diri mereka. Pada hemat saya, langkah yang paling dominan untuk membina potensi diri remaja ialah remaja sendiri perlu mencari perkara yang diminati mereka. Dalam konteks ini, remaja harus mendapati apa-apa yang disukai mereka sejak akal ubi lagi. Perkara tersebut ialah perkara yang dilakukan oleh remaja dengan perasaan sudi dan gembira, bukanlah perasaan paksa dan marah. Selain itu, remaja juga tidak boleh memandang ringan perkara-perkara kecil yang diminati, seperti bergemar bersama-sama binatang, membuat soalan matematik ataupun menyanyi. Hal ini demikian kerana setiap perkara yang digemari memang mempunyai sebabnya tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang suka mendampingi dan bermain dengan binatang mesti memiliki personaliti unik dan dialah yang sesuai untuk menjadi profesion yang berkaitan dengan pengurusan binatang, ibarat doktor haiwan dan pengusaha premis haiwan. Sebuah buku bernama Enhanced Numbers Money benar mengatakan bahawa kegemaran terhadap sesuatu perkara tidak bercanggah dengan keupayaan menggunakan perkara tersebut untuk mendapatkan wang. Pendek kata, demi mencari potensi diri benar-benar, remaja haruslah mengetahui apa-apa perkara yang diminati dan menarik perhatian mereka dan mula memahamikannya secara mendalam. Sementelahan itu, mari kita capakkan lensa perbincangan kita kepada skop yang lebih khusus di bawah kata kunci melakukan dan mencuba perkara baharu dalam kehidupan demi meluaskan potensi diri remaja. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Peribahasa ini betul-betul menerangkan kepentingan seseorang remaja untuk mencuba beberapa bidang atau aktiviti yang asing dan jarang dijalankan.
Hal ini disebabkan remaja mempunyai aset yang paling berharga, iaitu masa yang mencukupi untuk mencari apa-apa yang lebih sesuai kepada mereka. Satu video daripada Fountain Tusu di laman sosial Red pernah mengatakan bahawa kehidupan seseorang hendaklah selalu membuat tambahan, dan apabila sampai suatu masa, hendaklah membuat tolakan dan mengekalkan apa-apa yang sungguh digemari dan digejari. Pernyataan ini mencerminkan keutamaan remaja untuk melemparkan jaringnya dalam lautan kehidupan demi mencari dan akhirnya mendapatkan perkara-perkara yang diminati oleh mereka. Tamsilnya, seseorang remaja yang suka membuat saiz komputer boleh mencuba beberapa jenis bahasa penatur caraan seperti Python, Java, C++, C#, SQL, dan lain-lain. Oleh hal yang demikian, remaja perlulah banyak mencuba dan melakukan perkara baharu untuk mencari sesuatu yang sesuai dan diminati mereka. Dalam pada itu, memang tidak dapat dinafikan bahawa selalu keluar daripada zon selesa merupakan salah satu pendekatan yang terbaik untuk mencari potensi diri dan personaliti remaja. Dalam hal ini, seseorang yang sentiasa berada dalam lingkungan keselesaan tidak dapat mencungkil bakat diri mereka dan mereka hanya akan menikmati keselesaan yang sedia ada. Terdapat satu pernyataan yang mengatakan bahawa seseorang yang tidak bersungguh-sungguh dan tiada impian sendiri tidak berbeza dengan ikan masin. Oleh hal yang demikian, remaja perlulah menyokong diri mereka untuk mengorak langkah ke arah zon asing atau zon yang kurang diketahui untuk mengalami sesuatu yang berbeza. Perbezaan alam sekeliling akan merangsangkan otak mereka untuk mengeluarkan hormon-hormon seperti adrenalina supaya remaja lebih awas demi menyesuaikan diri mereka dalam alam terbaharu ini. Misalnya, remaja boleh mencuba aktiviti-aktiviti lain daripada pengetahuan mereka dan juga mula memupuk hobi dan kebiasaan yang berfaedah ibarat selalu bersenam, bangun dan tidur awal dan menjaga kesihatan diri dengan mengawal diet setiap hari. Berdasarkan huraian di atas, sudah terang lagi bersuluh bahawa keluar dari zon selesa amat signifikan untuk remaja menjumpai potensi yang disembunyi secara mendalam dalam diri mereka. Sehubungan dengan itu, formula terakhir untuk membantu remaja membina potensi diri adalah dengan merujuk kepada mentor atau senior untuk menolong perkembangan potensi diri. Hal ini dikatakan demikian kerana mentor ialah orang yang mempunyai banyak pengalaman dalam membantu seseorang remaja mencari dan membina potensi diri mereka. Mentor tersebut boleh merupakan guru kaunseling atau guru-guru, ibu bapa, saudara mara, ataupun orang luar yang berpengalaman dan berkemampuan. Hal ini kerana mereka sudah menjalani separuh kehidupan mereka dan mereka tahu cara untuk membina potensi disebabkan ini masalah yang dihadapi dan diatasi mereka apabila mereka berada dalam fasa sama dengan remaja. Mentor akan memberikan nasihat berasaskan keadaan dan kondisi setiap remaja dan akhirnya memberikan pendapat-pendapat benar supaya dapat membantu remaja mendapatkan potensi yang tersembunyi sebelum ini. Sebagai contoh, kalau remaja berasa diri mereka kurang yakin dalam kehidupan, dia boleh meminta pertolongan daripada mentor untuk mengkaji sebab belakang isu tersebut dan membuat kesimpulan dengan beberapa kaedah yang sesuai dijalankan. Secara intihannya, remaja harus merujuk kepada nasihat dan cadangan mentor yang amat berguna supaya diri mereka mampu membina potensi unik. Terima kasih ahli panel kedua atas penerangan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan sedikit sebanyak mampu membantu remaja-remaja untuk membina jati diri serta potensi diri mereka. Walau bagaimanapun, remaja hanyalah manusia biasa yang melakukan kesilapan. Bagi pendapat Anda, Saudari Cornelia, apakah cara-cara untuk mengatasi masalah serta salah laku remaja? Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai cara untuk mengatasi masalah dan salah laku dalam kalangan remaja. Antaranya ialah dengan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri mereka. Sebagai contoh, apabila nilai rasional diterapkan di dalam diri mereka, maka remaja akan lebih bijak dalam membuat pertimbangan apabila melakukan sebarang tindakan serta dapat mengetahui kesan dan akibat berdasarkan tindakan yang mereka lakukan. Di samping itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah dan salah laku dalam kalangan remaja
karena golongan ibu bapa ialah contoh yang mudah diikuti oleh anak-anak. Sebagai contoh, jika ibu bapa tidak mahu anak mereka merokok, maka janganlah merokok di hadapan mereka serta melarang keras perbuatan merokok di dalam rumah, karena bagaimana acuan begitulah kuehnya. Begitu juga dengan pasangan ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka berdisiplin. Mereka harus menunjukkan sikap disiplin yang baik karena anak-anak akan memerhatikan semua perlakuan ibu bapa mereka. Janganlah jadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus, mahu anak-anaknya berdisiplin, tetapi sikapnya sendiri tidak berdisiplin. Selain itu, masalah dan salah laku remaja juga dapat diatasi apabila adanya komunikasi di antara ibu, bapa, dan anak. Dengan adanya komunikasi di antara keluarga, hubungan keluarga akan lebih erat dan anak-anak tidak akan berasa diabaikan. Pada waktu inilah, anak-anak akan menyuarakan pendapat dan masalah mereka. Banyak kes remaja bermasalah berpunca daripada remaja berasa tersisih dan kurang perhatian ibu bapa. Oleh itu, komunikasi sangat penting di dalam keluarga. Akhir sekali, ibu bapa sepatutnya menganggap anak-anak mereka sebagai sahabat dengan bersikap lebih jujur dan terbuka. Kerana pada usia inilah remaja memerlukan sokongan dan perhatian yang lebih agar tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang menimbulkan masalah ataupun hal-hal yang kurang bermoral. Komunikasi yang kerap ini sepatutnya bermula dari mereka kecil lagi dan berterusan sehingga mereka remaja dan juga dewasa. Kesimpulannya, apabila remaja menerapkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan mereka, serta ibu bapa bertanggung jawab dalam memainkan peranan mereka, maka masalah salah laku di kalangan remaja dapat diatasi. Terima kasih. Terima kasih ahli panel ketiga atas hujahan sebentar tadi. Diharap apa yang disampaikan oleh ahli-ahli panel sebentar tadi tidaklah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kesimpulannya, perkara-perkara yang telah dinyatakan sebentar tadi adalah bukan perkara yang remeh. Setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan jati diri kita, terutama sekali remaja, menjadi kukuh dari segala aspek, yaitu jasmani, rohani, emosi, dan intelek. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih kerana telah menyertai forum kita pada hari ini. Semoga kita semua kekal selamat dan jumpa lagi.